Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar adik-adik? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, bertemu sekali lagi dalam siri bijak matematik bersama dengan Cikgu Rauf di #tulisufikids.com #kebahagiaan universal. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai ke episod yang ke-9. Diam tak diam kita dah sampai kepada episod yang ke-9. Hari ini kita akan berkongsi bagaimana caranya untuk kita menukar unit, bagi panjang, jisim dan juga isi padu cecair. Itu satu topik yang amat penting buat kita. Sebelum ini kita dah belajar, dah mengenal pasti, dah mengenali tentang pecahan, perpuluhan dan peratus. Hari ini kita nak tahu tentang pertukaran unit. Baik, seperti biasa sebelum kita mulakan perkongsian kita, mari kita sama-sama hadiahkan Ummul Quran kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, tabi'in, kepada guru-guru kita, kepada kedua ibu bapa kita. Mudah-mudahan mendapat keberkatan ilmu yang kita akan pelajari pada hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita nak pergi lebih jauh lagi, kita akan sentuh terlebih dahulu berkenaan dengan unit panjang. Berkenaan dengan unit panjang. Baik, hari ini cikgu nak kongsikan, cikgu faham di sekolah kita ada pelbagai cara, pelbagai teknik, pelbagai kaedah yang telah awak pelajari bersama dengan cikgu awak di sekolah. Tapi hari ini cikgu nak kongsikan dengan awak semua kaedah yang cikgu sendiri temui, iaitu kita menggunakan tapak tangan kita. The power of hand, kuasa tapak tangan. Istimewanya Allah Ta'ala bagi dekat kita anggota tubuh badan kita ni tidak dijadikannya dengan sia-sia. Pasti ada kegunaan dan keistimewaan dia. Jadi kuasa tapak tangan yang cikgu nak gunakan pada hari ini menggunakan 5 jari dulu. Kenapa 5 jari? Yang 5 jari ni kita akan gunakan untuk kilometer dan juga meter. Kemudian baru kita akan pergi kepada meter dan sentimeter, seterusnya sentimeter dan juga milimeter. Menggunakan jari juga. Menggunakan jari juga. Baik. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita kena tahu fakta dia dulu. Kat atas ni. Fakta dia ni. Fakta dia ialah 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Jadi kalaulah kita tengok ukuran kilometer ni sebenarnya untuk ukuran yang jauh-jauh. Biasanya kalau kita berjalan di tepi jalan ataupun di tepi lebuh raya, akan adalah berapa kilometer lagi nak sampai satu-satu destinasi. Jadi yang kita kena ingat, yang kita kena tahu, ataupun kalau kita tak ingat pun tak apa sebenarnya. Yang penting awak ingat, kilometer guna tapak tangan yang ini, 5. 1 kilometer ialah 1000 meter. 1 kilometer nilainya ialah 1000 meter. Bagaimana nak ukur tu? Yang tu kita kena praktikal lah. Kita kena praktikal, ambil kayu ukur kita, ambil pita pengukur kita. Itu kena praktikal. Cuma yang ni cikgu nak tunjukkan cara dengan lebih mudah untuk kita berkongsi, untuk kita dapatkan bagaimana caranya untuk kita menukar unit kilometer kepada meter dan meter kepada kilometer. Boleh? Dah sedia dah? Alhamdulillah. Baik, kalau dah sedia, baik, mari kita tengok di sini 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Yang kita kena tahu, yang kita kena bezakan ialah bahagian kilometer, bahagian kilometer dan juga bahagian meter. Cikgu cantingkan di sini sikit tengok sini. Yang di sebelah sini ni, 2 jari ni kita akan gunakan untuk kilometer. Kita gunakan untuk kilometer, km. Biasa kita tengok km. Lagi 3 jari ni, kita gunakan untuk meter. Lagi 3 jari tu kita gunakan untuk meter. Ingat 2 jari kepada kilometer dan 3 jari ini untuk meter. Contohnya, kita tengok yang di bawah ni. Tukar 4 kilometer kepada meter. 4 kilometer nak tukar kepada meter. Biasa kalau kita mungkin di sekolah, kita akan darab dengan 1000 kan. Kita pindahkan potong-potong. Tapi ini cikgu gunakan kaedah jari ni. Baik.
4 kilometer nak tukar kepada meter. Okey, jadi apa yang kita lakukan ialah, kita kena pasti unit dia. Kena pasti unit terlebih dahulu. Macam yang kes ini 4 kilometer. Jadi kilometer kita akan gunakan bahagian jari yang 2 ni lah. Bahagian jari 2 ni. Yang 3 ni ialah meter. Untuk kilometer kita guna bahagian 2 jari ini. Okey. Baik, bahagian 2 jari ini. Kemudian 4 kilometer. Jadi kan 4 kilometer. Jadi kita masukkan 4 itu pada jari antara yang pemisah ni lah. 4 ni masuk dekat sini. Okey. Boleh tengok saksikan di sini 4 tu kita masukkan di situ. Okey, 4 di situ. Dimasukkan pada ruangan kilometer. Masuk pada ruangan kilometer. Okey, kemudian ada 3 jari lagi ni yang tak ada nombor ni. Okey, 3 jari yang tak bernombor. Apa yang kita perlu lakukan? Apa yang kita perlu lakukan ialah kita tambah sahaja sifar di belakangnya. Okey, kita letak sahaja sifar dan juga sifar. Kenapa 3 kali letak sifar? Sebab kita ada 3 jari yang tidak ada nombor. Jadi kita cuma tambah sahaja sifar di situ. Okey, yang di depan ni tak perlu. Ini untuk kilometer. Jadi tak perlu kita letakkan. Okey, boleh yang tu ya. Boleh dulu yang tu. Cikgu ulang sekali. 4 kilometer. Ada yang minta ulang tu. Okey, 4 kilometer kita letak saja 4 ni dekat sini. Kat bahagian kilometer. Okey, letak saja 4 di situ. Kemudian lagi 3 jari yang bahagian belakang ini. Okey, 3 jari bahagian belakang ni yang tidak ada nombor. Apa yang kita lakukan ialah kita tambah sahaja sifar di situ. Baik. Boleh ya? Jelas Jelas. Okey, baik. Kemudian kita nak keluarkan jawapan dia. Bagaimana kita nak keluarkan jawapan dia? Okey, mana kita nak keluarkan jawapan dia? Kita tarik saja ataupun kita keluarkan sahaja jawapan tu berdasarkan berapa nombor yang tertera di jari kita. Okey. Jadi di jari kita tadi kita ada 4 sifar. Kita salin balik. Jadi kita akan dapatlah di situ 4 kilometer bersamaan dengan 4,000 meter. Okey, boleh di situ. Ini cikgu rasa ini pun sebenarnya kita dah boleh congak sendiri pun boleh. Sebabnya kita tahu 1 sama dengan 1,000, 2 2,000, 3 3,000, 4 4,000. Begitu. Tapi ini cara yang ini cikgu kongsikan ni untuk kita lebih mudah bagi mereka yang tidak boleh memahami tadi. Okey, kemudian kita pergi kepada nombor yang ada nilai perpuluhan. Okey, bagaimana sekiranya ada perpuluhan? Yang tadi senanglah. 1 1,000, 2 2,000, 3 3,000, 4 4,000. Sekarang kita nak pergi kepada yang ada perpuluhan. Okey, contohnya macam tertera yang di bawah ni kita tengok. Okey, tukar 2.4 kilometer kepada meter. Jadi 2.4. Apa yang kita lakukan? Kita tengok sini. Kita tengok balik di sini. Kita besarkan sikitlah. Okey, kita besarkan sikit. Okey. 2.4 ni, ini fungsi yang pemisah tadi. Kan cikgu kata pisahkan 2 ini untuk kilometer, 3 ini untuk meter. Okay, ini fungsi dia. Pemisah ni, yang pemisah antara kilometer dan meter ni, yang titik ini bermaksud, titik perpuluhan. Okay, kita tengok di sini. Kita tengok ini titik perpuluhan ni. 2, cikgu letakkan di 2 di sini. Okay, 2 di situ. Kemudian perpuluhan. Perpuluhan ini pada pemisah antara kilometer dan meter tadi. Pemisah ni antara kilometer dan meter. Okey, perpuluhan. 4 letak di jari yang di sebelah sini. Ni tadi 2 perpuluhan. Ini cikgu terus aplikasi ni. Kita praktikal terus pakai. 2 di sini, 2 perpuluhan. Kemudian letak 4 di sini. 2.4 tengok situ. Kemudian 2 ni tak ada nombor. Okey, 2 tak ada nombor. Tengok yang warna hijau tu. Cikgu letak sifar di situ. Okey. 2.4. Awak tengok anak panah warna merah tu. 2. Cikgu letakkan sini 2. Terus. Kemudian perpuluhan dekat pemisah tu. Antara kilometer dan meter. 4 tu letak di sebelah sini. Okey. Kemudian yang tak ada digit. Tak ada nombor. Apa yang kita lakukan? Kita letak sahaja sifar di situ. Okey. Letak sifar di situ. Jadi kita akan dapat jawapan lah. Bahawa. Okey. Okay.
Jadi kita akan dapat jawapan di sini bahawa 2.4 km. Kalau kita nak tukar, kita salin saja nombor ni terus di atas, iaitu 24 bersamaan dengan 2,400 meter. Gitu. Okey, 2,400 meter. Okey, mari kita cuba terus buat praktikal di sini. Terus kepada bentuk soalan di sini. Okey, kali ni lebih beruntung sebab kita ada praktikal terus. Okey, kita cuba terus buat soalan di sini. Okey, 2 km sama dengan berapa meter? Apa yang kita lakukan? Kita terus guna jari di sini. Tengok kat sini ni. Boleh terus masuk nombor je kat sini, senang. Okey, 2 km. Jadi pemisahnya di sini. Pemisah tadi, ingat tak pemisah di situ? Okay, kemudian kita letak 2. 2 di sini. Kemudian 3 jari di belakang tak ada nombor. Apa yang kita lakukan ialah bagus. Kita letak sifar, sifar, sifar. Jadi untuk jawapan meter, kita terus saja salin di sini. Yang di tengah-tengah ni kita dah tak payah dah. Yang di tengah-tengah ni pemisah ni dah tak perlu dah. Tak perlu dah. Jadi kita terus saja salin nombor yang tertera di situ, iaitu 2 sifar, sifar, sifar meter. Gitu. Okey. Jadi kita dapat 2 km bersamaan dengan 2,000 meter. Okey, baik. Yang seterusnya. Kita tengok di sini. 1.5 km. Apa yang kita lakukan ialah kita buat pemisah tadi. Buat pemisah. 1. Letak sini 1. Perpuluhan. Di garisan pemisah ini 5. Kita letak di sini 5. Kemudian 2 jari lagi tak ada nombor. Apa yang kita lakukan ialah kita letak sifar, sifar. Ni, untuk dapat meter kita terus sahaja salin 1, 5 sifar, sifar meter. Kita akan dapat 1.5 km bersamaan dengan 1,500 meter. Okey, 1.5 km bersamaan dengan 1,500 meter. Okey, sekarang kita cuba yang bawah ni sekali, sifar puluhan sifar 3. Jadi sama juga kaedahnya. Sifar perpuluhan sifar 3. Jari yang terakhir tidak ada nombor. Kita terus letak nombor di sini. 2 digit yang di hadapan ini kurang bernilai. Jadi kita terus ambil sahaja 2 digit yang terakhir di sini, iaitu 30. Kita dapatlah di situ sifar perpuluhan sifar 3 km bersamaan dengan 30 meter. Okey. Mari kita cuba yang di sebelah sini pula. Okey, ini 1,200 meter pula. Dah lain dah. Kita buat pemisah dulu. Pemisah ini pemisah apa? Ini pemisah kilometer dan juga pemisah meter. Okey, pemisah kilometer dan juga pemisah meter. Di 1,200. Kita bermula daripada sifar di belakang dulu. Sifar, sifar 2. 1 ni dia dah masuk ke garisan sini. Okey. Kemudian untuk kilometer kita akan letak titik perpuluhan dia di sini. Jadi jawapannya samalah, kita salin sahaja. Kita ada 1.2 sifar-sifar di situ. Okey, 2 sifar yang terakhir di belakang ini kurang bernilai. Bukan tak ada nilai, dia ada nilai ya. Dia ini per 10, per 100, per 1000. Dia ada nilai tapi kurang bernilai. Okey, kurang bernilai. Jadi kita sembunyikan dia. Kita akan dapat 1.2 km. Okey, nampak perbezaannya? Untuk yang meter tadi kita tidak ada titik perpuluhan, tapi kilometer kita ada titik perpuluhan. Okey, baik. Kita cuba yang kedua. Okey, kita cuba yang kedua, 2,045 meter. Jadi kita letak di pemisah terlebih dahulu. Okey, kita salin 5, 4 sifar 2. Kemudian kita letak titik perpuluhan untuk kilometer. Letak titik perpuluhan untuk kilometer. Kita salin sahaja nombor yang terdapat di sini. Kita ada 2.045 kilometer. Okey, itu. Okey, baik. Ya, kemudian yang terakhir di sini 600 meter. Di 600 meter, mana kita lakukan? Samalah pemisahnya. Yang ini untuk kilometer, yang ini untuk meter. 600 kita masukkan di sini sifar 6. Yang ini tidak ada nilai, tidak ada nombor. Kita letak saja sifar di sini. Kemudian
Kita letak titik perpuluhan. Jadi kita akan dapat di sini sifar perpuluhan 6 sifar. Sifar, dua sifar yang di belakang ini kurang bernilai. Jadi kita boleh masukkan dia ataupun sembunyikannya. Kita akan dapat sifar perpuluhan 6 kilometer. Satu. Okey. Baik, itu kilometer kepada meter. Okey, mudah je kan? Okey, sekarang kita pergi kepada meter dan juga sentimeter. Unit yang lebih kecil. Yang ini kita gunakan 3 jari. Kenapa 3 jari? Baik, 3 jari kerana 1 meter dia bersamaan dengan 100 meter. Okey, dia bersamaan dengan 100 sentimeter. Jadi 1, 2, 3, 100. Tu kan ada 3. Okey, satu sifar-sifar ada 3. Sebab tu kita gunakan 3 jari. Okey, berbeza dengan tadi. Tadi kita guna 5. Sebab ada itu kalau belas-belas dia melibatkan 5 lah. Okey, tapi 1 1000. Okey, dia ada 4 di situ. Okey, yang ini ada 3. Jadi kita gunakan 3 jari. Okey, kemudian 2 meter. Jadi sama, kaedahnya sama. Sebab tu cikgu nak awak faham terlebih dahulu dari sudut kilometer tadi. Kerana kaedahnya adalah sama. Awak faham yang kaedah tadi, awak boleh jawab untuk soalan yang ini. Okey, jadi kita pisahkan dia. Okey, meter dan juga sentimeter. Di 2 meter, masuk sahaja 2 di sini. Kemudian di belakang dia tidak ada nilai, tidak ada nombor. Apa yang kita lakukan? Tak sifar-sifar di situ. Jadi kita akan dapat 2 meter bersamaan dengan 200 cm. Okey, boleh? Boleh. Okey, boleh kita cuba yang bawah ni pula. Okey, yang bawah ni 1.7. 1.7 letak garis pemisah. Maksud pemisah ini ialah perpuluhan. Cikgu buat besar di situ, warna biru. Kemudian kita masukkan 1.7. Okey, tak nampak situ. 1.7. Yang di belakang tidak ada nombor. Apa yang kita lakukan ialah kita letak sifar di situ. Kita salin saja nombor yang ada di jari ni. 17 sifar. Jadi kita akan dapat 1.7 meter bersamaan dengan 170 cm. Okey? Boleh? Mudah saja kan? Mudah saja. Boleh ambil pensel, boleh ambil kertas, kita terus cuba. Okey, kita ambil kertas, kita terus cuba. Okey, begitu juga dengan ini sifar perpuluhan 52. Jadi kita buat pemisah terlebih dahulu. Pemisah ini sebenarnya adalah perpuluhan. Ini 52, jadi maksud kita 2 di sini, 5 di sini. Jadi yang di belakang ni kita letak sifar. Nombor yang tertera di sini ialah sifar 52. Ataupun yang ini kita boleh sembunyikan. Jadi kita akan dapatlah 52 cm. Jadi sifar perpuluhan 52 meter bersamaan dengan 52 cm. Okey? Baik, yang seterusnya, yang di sebelah sini, kita cuba. Kita terus praktikal saja. Yang ini, sebab kaedah ni begitu mudah. Okey, 500 cm. Berapa meter? Macam tadi, kita buat pemisah dulu. Antaranya ialah meter dan juga sentimeter. Di 500, kita masukkan sahaja. Okey. Masukkan saja sifar. Sifar 5 letak sini. Disebabkan dia dalam meter, dia ada titik perpuluhan. Macam tadi lah, kalau kilometer ada titik perpuluhan. Yang ini kita letak titik perpuluhan. Kita akan dapat 5 sifar meter. Ataupun 2 sifar yang di belakang ini kurang bernilai. Cikgu tak kata dia tak ada nilai. Dia ada nilai pada sesuatu keadaan. Yang ini dia kurang bernilai. Jadi jawapan dia di sini ialah 5 meter. 500 cm bersamaan dengan 5 meter. Okay, begitu juga dengan yang seterusnya ini. Okey, 230 cm. Jadi kita masukkan di sini. Ini meter, ini sentimeter. Kena tahu beza lah. Kena tahu beza dia. Okey. Dan 230. Masukkan sahaja di situ. Okey, masukkan sahaja sifar 32. Bila dalam meter dia ada titik perpuluhan, kita letak titik perpuluhan di situ. Jadi kita akan dapat 2.3 sifar meter. Sifar yang di belakang ini kurang bernilai, kita boleh sembunyikan dia. Jadi kita akan dapat 2.3 meter. Okey, boleh ya? Okey, bagus. Kemudian yang ini 50 cm, kita buat pemisah antara keduanya. 50, jadi sifar 5. Yang ini tidak ada nombor, kita letak sifar.
kita boleh tambah titik perpuluhan di sini. Jadi kita akan dapat sifar perpuluhan 5 sifar. Sifar di belakang ini kurang nilainya. Jadi kita sembunyikan dia. Kita akan dapat sifar perpuluhan 5 meter. Jadi 50 cm bersamaan dengan sifar perpuluhan 5 meter. Baik. Boleh tu? Okey, tadi 5 jari untuk kilometer dan meter. Seterusnya 3 jari untuk sentimeter dan juga meter. Okey, yang terakhir piece. 2 jari pula. Yang ini untuk sentimeter dan juga milimeter. Yang ini kita ingat 1 cm bersamaan dengan 10 milimeter. Ini kena tengok balik dekat pembaris kita ya. Ada kecil-kecil, ada pembaris kita tu. Kita nampak 1 cm nilainya bersamaan dengan 10 milimeter. Okey, baik. Jadi kaedahnya sama macam tadi. Kita dah tahu dah cara dia sebab tadi cikgu tunjukkan permulaan tadi adalah satu yang amat penting untuk kita. Okey, jadi yang di sini 5 cm sama dengan berapa milimeter. Okey, jadi apa dia nak lakukan? Pandai, bagus, good. Kita letak pemisahnya di sini. Yang di sini ialah sentimeter, yang di sini ialah milimeter. Jadi kita lakukan, kita letaklah di sini 5 cm, masuk dekat rumah sentimeter di sini cm. Yang di sebelah sini tak ada nombor. Apa yang kita perlu buat ialah kita letak sifar di sini. Nak dapat jawapan, kita salin saja sini. 5 cm bersamaan dengan 50 mm. Dah tak perlu kira dah boleh congak. Pandai, bagus. Itulah tujuannya kita perkenalkan kaedah jari ni, kaedah tapak tangan ni. Supaya kita boleh kira di mental sahaja, kita boleh mencongak terus. Okey. 6.5 cm. Apa yang kita lakukan? Pemisah. Pandai. Kita letak titik perpuluhan di antara kedua pemisah. 6.5. Jadi untuk milimeter kita keluarkan titik perpuluhan tersebut. Kita salin sahaja nombor ataupun digit yang ada, iaitu kita ada 6 dan juga 5. Jadi 6, 5 di sini. Terus sahaja kita dapat 6.5 cm bersamaan dengan 60 mm. Okey. Bagus. Yang seterusnya, sifar perpuluhan 8 cm. Berapa milimeter? Samalah, kita buat pemisah antara keduanya. Kemudian kita letakkan titik perpuluhan di situ. Okey. Kita ada sifar perpuluhan 8. Kita hilangkan yang perpuluhan ini. Kita ada sifar 8 ataupun kita terus sahaja dapat 8 mm. Okey. Baik. Begitu juga dengan milimeter nak pergi sentimeter. Kita ada 40 di sini. Jadi sifar 4. Dalam sentimeter tadi ada titik perpuluhan. Kita letak titik. Jadi 4 perpuluhan sifar sentimeter. Sifar ini kurang bernilai. Boleh saja kita sembunyikan. Dapat 4 sentimeter. Okay, kemudian 95 milimeter. Letak saja 5, 9. Kemudian kita letak titik perpuluhan. Jadi kita akan dapat 9.5 cm. Okey, begitu mudah. Betul, memang mudah. Ini pun sama, 7 mm kita letak saja 7 di sini. Ini tak ada nombor, kita letak sifar tambah saya titik perpuluhan, jadi kita akan dapat sifar perpuluhan 7 cm. Okey. Senang? Memang senang. Okey, itulah kaedah kita menukar panjang menggunakan jari dan tapak tangan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Okey, cikgu harapkan kita semua dapat mempraktikkan ilmu yang ada pada hari ini. Mudah-mudahan awak semua lebih berjaya pada masa yang akan datang dalam menukar unit menggunakan tapak tangan dan juga jari yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Baik, rasanya untuk episod pada kali ini, itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Itu sahaja. Ya, itu sahaja. Sebab masa pun dah singkat, dah suntuk. Jadi kita bertemu pada episod yang akan datang di TV Sufi. Terima kasih kerana menonton TV Sufi Kids #kebahagiaan universal. Jangan lupa bersama dengan cikgu lagi untuk siri yang akan datang. Sekian sahaja daripada cikgu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan jumpa lagi.